Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ahli-ahli mesyuarat kerajaan telah membuat keputusan bahawa kamu akan dibuang ke Mekah sebagai hukuman kerana menyebabkan rakyat Terengganu bangkit menentang kerajaan. Kemudian barulah ambil perjalanan, tangkap Haji Abdul Rahman Limbong. Bawa pergi ke kawasan Istana Mazyah. Dulu kawasan Istana Mazyah tu tidaklah berupa begitu. Tu 3 kali perubahan tu. Yang keadaan yang ada tu. Pada tahun 1921, Undang-Undang Istihar telah diperkenalkan. Nak tebas hutan pun kena bayar 50 sen. Undang-undang orang putih ni memang sengaja nak menindas rakyat. Apa? Mereka ingat kita tak ada anak bini. Cik makan pun susah. Aku dengar orang kampung seberang kata Tok Cik Limbong pun menentang undang-undang baru ni. Apa kita nak buat sekarang? Kalau beginilah keadaannya lebay, kita kena jumpa Tok Cik Limbong. Pada siapa lagi kita nak mengadu hal dan berbincang kalau bukan kepada dia? Aku setuju tu. Dia tu orang alim. Pandangan dia tidak boleh kita ketepikan. Apa nak buat pun, kita kena tanya dia dulu. Nak tebas hutan pun kena bayar 50 sen. Ini undang-undang. Semua tanah tu dikenakan lesen. 50 sen setahun. Peristiwa ini memulakan penglibatan Haji Abdul Rahman Limbong secara langsung dalam soal tanah antara penduduk Telemong dengan kerajaan. Dengan rasa tanggungjawab, Haji Abdul Rahman Limbong telah memohon lesen wakil sebagai peguam daripada kerajaan demi membela penduduk Telemong. Perbicaraan ini telah memihak kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Wan Mahmud yang menjadi hakim dalam perbicaraan tersebut menamatkan perbicaraan dengan memberi kemenangan kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Kejayaan Haji Abdul Rahman Limbong tidak menyenangkan pihak British. Pihak kerajaan membuat ulang bicara kes ini ke Mahkamah Tinggi pada 31 Oktober 1922. Semasa perbicaraan kali kedua ini, halaman Mahkamah Tinggi dibanjiri oleh lebih kurang 800 hingga 1,000 orang yang datang dari sekitar Kuala Terengganu dan Ulu Terengganu. Keadaan ini amat mencemaskan Cheers yang menjadi pesuruhjaya polis ketika itu. Perbicaraan kali ini juga telah dimenangi oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Tangan! Sejak peristiwa ini, Haji Abdul Rahman Limbong dianggap berbahaya kerana mempunyai pengikut yang ramai. Humphreys telah mengarahkan Cheers bersama Inspektor Said Harun menemui Haji Abdul Rahman Limbong. Hei, Rahman, kamu kena datang ke balai polis untuk beri keterangan tentang pimpinan haram di Telemong baru-baru ini. Apa sebab saya perlu ke balai polis? Saya tak pernah menentang kerajaan. Jauh sekali menderhaka pada raja. Saya hanya menentang undang-undang yang menindas rakyat. Tapi ingat, Rahman, ini adalah amaran. Kalau kamu tidak hadir, saya akan gunakan kekerasan.
kamu boleh buat apa saja. Kamu boleh menahan aku ini. Tapi ingat, rakyat negeri ini tidak akan membiarkan kezaliman kamu. Sebelum Tuan Cos, kita berundur. Ya, kita berundur. Tapi ingat Abdurrahman. Ingat. Mari. Mari orang pula seorang lagi. Tuan saya peluk dah. Sabar tuan sabar. Jadi ada sesanggih. Sabar tuan sabar. Sabar tuan. Tuan Embong bin Said Abdul Rahman yang menjadi Syekhul Islam ketika itu terpaksa menurut sahaja permintaan Hampris untuk menyaman Haji Abdul Rahman Limbong. Kapal masuk dan gay dekat kandang saya masuk hukum dah RM300. RM300. Tak usah saya dah tanya dah. Tangan saya nak jatuh fitih ni. Well, Abdurrahman, kenapa kamu mempengaruhi orang kampung untuk datang ke mahkamah, ha? Dan kenapa kamu menceroboh tanah kerajaan? Bumi adalah hak Allah. Darinya dipecahkan kepada 5 jenis tanah. Tanah mubah, tanah mamluk khas, tanah mamluk am, tanah baitul mal, dan tanah mawas. Tanah mubah adalah tanah yang diambil daripada tanah hak Allah. Ianya dikerjakan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Tanah itu kemudiannya menjadi tanah mamluk khas, iaitu menjadi milik orang yang mengusahakannya, dan ianya dipusakai turun-temurun. Jika tanah pusaka itu tidak lagi diwarisi oleh keturunan yang sah, tanah itu menjadi mamluk am dan boleh diserahkan kepada Baitul Mal. Jika tanah itu tidak lagi dimiliki oleh sesiapa saja, iaitu telah hilang langsung warisnya, maka tanah itu dijadikan bumi mawas, iaitu menjadi milik kerajaan semula. Kalau Tuan Chias nak tahu, tanah di Ulu Telemong itu adalah tanah mubah, iaitu tanah yang dimiliki, maka kerajaan tidak berhak untuk menguasainya. Cukai tidak pernah menjadi masalah. Islam tidak pernah menghalang kita. Malah, setiap orang Islam wajib membayar cukai, tetapi dengan syarat. Ianya hendaklah dilaksanakan mengikut kaedah zakat, dan tidak boleh sekali-kali menindas orang-orang miskin. Pada 3 Mei 1925, antara 300 hingga 500 orang penduduk Ulu Terengganu bergotong royong membersihkan tanah Tengku Nik Haji. Peristiwa ini dikatakan atas arahan Haji Abdul Rahman Limbong. Tuan Guru, inilah tanah kita. Tanah pusaka, kurniaan daripada ayahanda kita semasa perkawinan kita dengan Tengku Ngah. Bukankah mufakat itu membawa berkat? Kita amat gembira kalau tanah seluas ini kita kerjakan secara gotong royong bersama dengan rakyat di sini. Kita tanamlah dengan tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau macam tu Tengku, elok sangatlah. Berbudi pada tanah ni besar ganjarannya. Lagipun penduduk Kuala Dua ni mudah dibawa bunuh. Pengaruh Haji Abdul Rahman Limbong semakin membimbangkan pihak British. Tambahan pula, kumpulan orang Ulu Terengganu disokong oleh pihak istana sendiri, iaitu Tengku Nik. Memandangkan keadaan petani yang semakin teguh bersatu di bawah pengaruh Haji Abdul Rahman Limbong, Wayne yang menjadi Ketua Pusurujaya Polis pada masa itu mencadangkan kepada Simons, pemangku penasihat British, supaya Haji Abdul Rahman Limbong dilantik sebagai guru agama. Pihak kerajaan dah pun melantik Tuan Haji menjadi guru agama di Terengganu ni. Jadi Tuan Haji pilih je lah
masjid mana yang Tuan Haji nak. Tentang bayaran tu, Tuan Haji tak perlu risau. Semua pihak kerajaan akan uruskan. Tapi dengan satu syarat je, Tuan Haji. Saya amat berharap sangat kalau Tuan Haji tak lagi mempengaruhi rakyat bangun menentang kerajaan. Menyampaikan ilmu, menyebarkan kebenaran dan menegakkan keadilan adalah tanggungjawab setiap orang Islam. Maka wajib atas saya untuk menunaikan tanggungjawab tersebut. Saya akan terus mengajar. Saya akan mengajar di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja yang saya rasa sesuai. Dan dalam melaksanakan hal itu, saya hanya berpegang kepada apa-apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Selain daripada keduanya, tidak ada pihak yang boleh mengikat saya dan tidak ada syarat yang boleh menyekat saya. Kalau macam tu susah, Tuan Haji. Saya memang amat berharap kalau Tuan Haji tak lagi menentang kerajaan. Minta maaf. Saya tidak boleh tunduk kepada syarat yang berat sebelah dan jelas tidak adil. Assalamualaikum. Pendirian Haji Abdul Rahman Limbong yang tegas menyebabkan Datuk Seri Amar Diraja, Tengku Bijaya dan Datuk Seri Lela Diraja datang ke rumah Haji Abdul Rahman Limbong membawa surat perintah daripada Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, memerintahkan beliau datang ke istana. Sultan mengarahkan Haji Abdul Rahman Limbong supaya tidak lagi mengerah orang ramai membersihkan tanah Tengku Nik Haji. Arahan tersebut telah dipatuhi oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Kami datang ni nak tanya Tuan Guru, apa kita nak buat sekarang? Penduduk kampung dah susah hati dengan cukai ni. Sabarlah Saleh. Kita tak boleh terburu-buru. Banyak perkara nak kena ambil kira. Bukan apa, tersilap langkah, kita juga boleh dituduh menderhaka. Bukannya apa Tuan Guru, orang putih ni dah zalim. Yang zalim tu dah patut ditentang. Ingatkan Allah banyak-banyak. Yakinlah, dia akan tetap bersama kita. InsyaAllah aku akan ke pejabat tanah. Surat kebenaran pun dah aku hantar. Cuma surat jawab je belum aku terima. Soal cukai pula, kamu serah je pada aku. Biar aku yang bayar. Asalkan kerajaan tidak memaksa orang-orang di Telemong. Lagipun aku dah bagi tahu, orang-orang di Telemong tu bukannya nak menentang kerajaan, bukannya nak menderhaka, bukan tak nak bayar cukai. Mereka cuma tak faham peraturan. Yang orang putih kata aku menghasut, dia orang suruh dia orang bangun menentang, bangkit melawan kerajaan. Itu semua fitnah. Kedudukan Haji Abdul Rahman Limbong makin dihormati dan disegani oleh para pemimpin Ulu Terengganu. Kunjungan ketua-ketua kebangkitan untuk mendapatkan nasihat dan pandangan Haji Abdul Rahman Limbong menunjukkan bahawa peranan beliau sangat besar dalam perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Macam mana ni Tuan Guru? Sekarang ni nak cari makan pun susah. Nak buat kerja pun kena ada pas. Orang putih ni macam-macam buat undang-undang baru. Jadi kami datang ni nak tanya pendapat Tuan Guru.
Apa yang patut kami lakukan? Ginilah. Kamu pergi tebas hutan tu. Tak payah ambil pas lagi. Kamu semua ni saudara aku dunia akhirat. InsyaAllah. Kalau ada apa-apa, aku ada di belakang kamu. Rasanya eloklah kamu balik ke Kuala Berang. Jumpa dengan Hakim. Bincangkan pasal masalah ni. Mari kita. Kebangkitan para pejuang semakin padu apabila Haji Abdul Rahman Limbung menyatakan akan menyokong mereka pada waktu yang terdesak. Pengaruh beliau begitu kuat sehinggakan kepimpinannya tidak memerlukan beliau berada di barisan hadapan dan hanya memadai dengan ajaran dan nasihatnya untuk membangkitkan semangat. Ternyata bahawa tindakan Haji Abdul Rahman Limbung bukan bertujuan untuk menentang pemerintahan Sultan Badrul Alam Shah. Beliau menentang sikap kerajaan yang dianggap dengan sewenang-wenangnya telah diperalatkan oleh British. Dalam arti kata lain, beliau menentang tindakan pegawai British yang cuba menggugat kekuasaan Sultan dan kesejahteraan masyarakat tani di Terengganu. Pada 7 Mei 1928, seramai 1,000 hingga 3,000 orang telah berkumpul di Kampung Buloh. Rakyat diberi peluang untuk mengadu hal kepada Sultan tentang masalah yang dihadapi. Antara ketua kebangkitan yang hadir dalam perjumpaan tersebut ialah Imam Haji Tahir dari Kampung Gunung, Khatib Hasan dari Kuala Menjing, Engku Mat dari Kuala Puih, Imam Taib dari Pasir Nering, Penghulu Saleh dari Pasir Ngio, Cik Wan Ahmad dari Dungun, Bilal Din dari Kuala Berang, Bilal Kadir dari Lubuk Temel. Ampun tuanku. Patik Engku Mat dari Kuala Puih tuanku. Nak ambil kayu dalam rumah juga dikena kampas. Rakyat hulu miskin tuanku. Kalau tidak dibayar, mereka akan didenda. Aduan dan permintaan rakyat tidak diterima oleh Sultan dan kerajaan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, Sultan mengampunkan orang-orang yang dituduh melanggar peraturan tanah dan meminta petani kembali semula ke kampung halaman masing-masing. Pemergian Sultan Sulaiman ke Kuala Berang ternyata tidak memuaskan kehendak rakyat. Rasa tidak puas hati dengan tekanan pihak kerajaan masih berterusan. Pada 21 Mei 1928, rakyat Ulu Terengganu berhimpun serentak dan akan mara ke Kuala Terengganu untuk menghadap Sultan dan menuntut tuntutan mereka supaya diterima dan dilaksanakan. Pada masa yang sama, pasukan dari Kampung Pelam juga bergerak. Mengikut perancangan, kedua-dua pasukan akan bertemu di Pasir Kebakang. Apa terjadinya dia nombor 1. Nombor 2 ada kira. Nombor 3 janggut. Pihak British telah menghantar satu pasukan polis yang dipimpin oleh Datuk Seri Lela Diraja untuk menyekat kemarahan para pejuang dan menawan semula Kuala Berang. Tetapi apabila sampai sahaja di Padang Kacong, Berhenti! Kalau kamu nak selamat, jangan marah ke hadapan. Ini perintah Sultan. Perbuatan kamu menderhaka pada raja. Jika kamu marah, kami tembak. Jika kamu marah, kami tembak. Jika kamu marah, kami tembak. Letih. Lebay. Lebay, kita kena berhenti ni Lebay. Buat apa kita nak berhenti? Ha? Kita ni bukan nak menderhaka pada kerajaan. Kita cuma nak berjumpa dengan Sultan. Betul. Mari. Tok janggut kena sini terus dah sana. Di Pegaparang tu. Patus Din sana hayat tak nak mati je. Patus Din sana, Mazin sana sebut kau bang. Aja kira bang jatuh tu. La ilaha illallah. La ilaha.
Allahu Akbar. Akibat tembakan tersebut, seramai 11 orang daripada kumpulan dari Kampung Pelam terbunuh, termasuk Tok Janggut. Berita kematian di Padang Kacong tersebar luas dan menyebabkan kumpulan dari Kuala Berang yang baru tiba di Padang Kacong berundur. Kesemua pemimpin gerakan penentang ditangkap dan dibicarakan. Hanya penghulu Saleh Pasir Nio dan Cik Leh didapati tidak bersalah dan dibebaskan. Sementara yang lainnya dijatuhkan hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun. Kebangkitan rakyat Tani Ulu Terengganu mencemaskan pihak kerajaan. Pada hari itu juga, sebuah jawatan kuasa telah dibentuk untuk menyiasat dan menangkap pemimpin yang terlibat dan bertanggungjawab dalam kebangkitan masyarakat Tani. Sultan juga telah memberi kuasa kepada Pesuruhjaya Polis supaya mengambil apa saja tindakan untuk mengamankan suasana. Orang putih tuduh Tuan Guru menderaka pada raja. Mereka juga kata Tuan Guru mengasut rakyat Ulu bangkit menentang, tak mahu bayar cukai. Aku tahu, Syahid. Biarlah. Mereka boleh buat apa saja. Mereka boleh rancang apa saja. Tapi kita kena ingat, sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Apa kita nak buat sekarang, Tuan Guru? Sabar jelah, Syahid. Masalah dah makin rumit. Tak apalah. Biar aja aku ke mahkamah. Di sana nanti aku jelaskan semua. Sementara tu, banyak-banyaklah berdoa pada Allah. Yakinlah, Dia akan tetap bersama kita. Pada pendapat Tuan Guru, apakah yang harus kita lakukan kepada pendahaka-pendahaka itu? Ampun tuanku. Bolehkah tuanku nyatakan siapakah pendahaka-pendahaka itu? Tuan Gurulah orang yang mendahaka itu. Haji Abdul Rahman Limbong dibicarakan di kawasan Istana Maziah, Kuala Terengganu. Atas nasihat Menteri Besar, Haji Abdul Rahman Limbong dijatuhkan hukuman buang negeri ke Mekah. Pada 13 Jun 1928, beliau telah dibawa ke Singapura dan berangkat ke Mekah dari Singapura pada 19 Ogos 1928. Beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir pada 6 November 1929. Kata Tokku, kita ada wali. Khalifah di bumi bertuah. Syariah dalam syarat tubuh negeri. Hidup rakyatnya sejahtera, dirahmati. Kata Humphreys, dari tinta perjanjian atas nama siasat membangun negeri, mengembang ekonomi, maka mulai hari ini termaktub bahawa sawah bendang hasil hutan tertakluk di bawah enactment Undang-Undang Istihad. Ingkar kepada kita sama juga derhaka kepada rakyat. pesan Tokku dalam bisik Tok Limbong sudah titis berwaris
bahwa tanah ini takdirnya syariat. Dari hulu ke kuala, dari gunung ke belantara, milik bersama. Ini tempat kita dikerah, tempat kita berderah. Zakat dibayar, cukai terlunas. Tegak tengkolok di hulu, langit tinggi dijunjung. Cerai Pak Tani, Tanah kita bukan milik Humphrey. Mengapa dia diberikan cokman menita-nita? Ambil pas menanam padi, ambil pas hasil belantara. Cukai itu, cukai ini, dulu segala-galanya mudah. Kini semuanya payah, terjelepat di tanah sendiri. Mr. Humphreys, Tok Limbong menderhaka kepada raja. Berkampung petani di Hulu Bangka atas telunjuk. Sekarang marah ke istana. Tuanku dalam bahaya. takbir bergema di telinga. Sekuat gema ledak penuh. Mayat petani bergelimpangan di padang racun. Bertanya Tok Limbong, mengapa kita dituduh menderhaka? Selamanya kita menobatkan khalifah yang punya syariat, perintah dengan syahadat, penuh berkah. Dari dulu wali takbir, negeri makmur berluah rezeki. Kini rakyat terjepit. Kalau mereka bangkit menyanggah, bukan menyanggah wali sendiri, sanggahkan Inggris yang mengarah-ngarah menjajah. Tidak sekali-kali. Kita tidak menderhaka. Kemerdekaan tiada berharga. Andai minda kita terbelenggu, usah menikmati, Anda tak mengerti makna merdeka sejati. Bangsa bermaruah, pasti bermartabat, berbudaya mulia, berpribadi sejati. Kitalah bangsa yang berwibawa, generasi wawasan, kejayaan erat dalam genggaman. Kita mengotak-atik, membuktikan janji, tanah ini pastikan terbela. Bakti ini pastinya akan tercurah pada Malaysia bumi nan bertuah. Ku syukuri anugerah yang Maha Esa. Kedamaian ini sungguh berharga. Kita merdeka, semerdekanya